Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar boleh dengar Puan? InsyaAllah. InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi syamil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi syamil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama mari sama-sama kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memanjatkan rasa sayang kepada Allah kerana dengan keizinan Allah kita diberikan kesempatan pada malam ini untuk sama-sama kita meneruskan program kita, dan alhamdulillah kita berada dalam keadaan yang sihat, dalam keadaan yang elok insya-Allah ala kulli hal. Marilah kita sama-sama memanjatkan selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nabil ummihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Kita panjatkan selawat salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, para sahabatnya, dan juga tidak lupa kepada sekalian yang mengikutnya sampailah ke hari kiamat, supaya mudah-mudahan mereka yang bersama-sama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya akan diberikan oleh Allah barakah, rahmat, termasuklah kita. Marilah sama-sama kita membenarkan iman kita dengan kita mengikhlaskan hati kita. Kita memperdalamkan kita punya matlamat kita, iaitu hanya untuk beribadah kepada Allah dan membantu menegakkan kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sama-sama kita berdoa supaya malam ini Allah berikan kepada kita barakah dan rahmat. Allah memberikan kepada kita taufik untuk kita meningkatkan lagi kekuatan kita. So, perkara yang pertama, tuan-tuan, pemperhatian, apa khabar iman kita hari ini? Satu perkara yang penting untuk kita tanya, apa khabar, adakah kita rasa diri kita ni semakin tertingkat, semakin dekat dengan Allah, ataupun bagaimana? Jadi satu persoalan yang sering berlaku ataupun yang sering menjadi misteri kepada manusia yang beriman itu ialah macam mana kita mahu meneliti hati kita, macam mana kita mahu membaca hati kita, sama ada hati kita itu benar-benar telah bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mendekati dia, ataupun hati kita rupanya masih lagi bermain-main, masih lagi tak nampak Allah. Kita ingat kita dah okey, rupanya belum. Jadi malam ni insya-Allah kita akan berbincang mengenai satu tajuk yang penting sebagai satu ilmu untuk kita sama-sama memahami bagaimana realiti hati kita, realiti suasana dalam hati kita apabila kita mengikuti tarbiyah. Apa yang sepatutnya kita boleh nampak, boleh rasa, dan begitu juga apakah dia bahagian-bahagian pembahagian hati, mata hati kita, dalam rangka kita ingin berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya dengan ilmu ini kita akan dapat lebih jelas, lebih terang bagaimana dan di mana kedudukan kita, insya-Allah. Dan apa yang kita nak akan bincangkan ini adalah berdasarkan kepada sumber Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, dan juga pada sumber para ulama kita yang telah melalui jalan-jalan ini, para ulama yang kita katakan amat kuat di dalam iman mereka, perjuangan mereka. Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah,
Imam Al-Ghazali rahimahullah, Syekh Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari dan sebagainya lah. Lagi yang ada yang kita gabungkan, insya-Allah mudah-mudahan dan apa yang kita dapat daripada pengalaman-pengalaman mereka, kita akan dapat membina kekuatan insya-Allah. Baik, yang pertama tuan-tuan yang puan-puan rahmati Allah Taala, kan, bagaimana kita mahu mencari Allah, bagaimana kita mahu menyaksikan, bagaimana kita mahu bermusyahadah. Bermusyahadah ni maknanya bagaimana kita nak melihat Allah. Lebih kurang begitulah. Bagaimana nak melihat Allah? Bagaimana kita mahu mencari Allah dalam kehidupan kita di dunia ini? Jadi kalau kita melihat hakikat mencari Allah yang kita bincangkan semalam, iaitu bagaimana kita ni nombor satu dalam hidup kita mesti kita mencari Tuhan kita. Mencari Allah bermaknanya kita yang pertama sekali kita ingin mengenal dia. Kita ingin mengenal dia, ingin mengenal sifat-sifat dia, af'al dia, perbuatan dia, nama dia. Mengenali bagaimana keadaan dia, kedudukan dia. Dan sehingga daripada kenal tadi timbul perasaan-perasaan sayang, takut yang sebenar, bergantung yang sebenar. Kita akan bincang nanti. Dan kemudian yang kedua, mencari Allah bermakna kita mahu mencari redha Allah. Mencari redha Allah. Kita dah bincang semalam bagaimana kalau seseorang itu tidak mencari redha Allah, tidak mencari Allah, maka bermakna dia mencari ghairallah, selain Allah. Maka dia semayang, dia nak cari lain. Dia puasa, dia cari lain. Mungkin dia puasa bukan kerana Allah, kerana nak sihat. Dia puasa kerana, mungkin dia kata, aku ni banyak sangat gula dalam darah, kena puasa, maka dia pun puasa. Puasa bukan kerana Allah, kerana nak supaya mengurangkan gula. Ataupun puasa kerana dia nak dapatkan sesuatu. Adalah puasa nak dapat ilmu kebal contohnya. Ataupun dia berzikir nak dapat. Jadi maknanya bila kita mencari Allah dalam kehidupan kita, maknanya kita mencari redha Allah dalam kehidupan dia. Fadilahnya fadail, kelebihan-kelebihan, karamah-karamah yang Allah beri kepada kita. Kemuliaan yang Allah beri kepada kita. Hasil daripada kita mendekati Allah tadi, Allah bagi hadiah, Allah bagi anugerah kepada kita, yang itu pemberian Allah. Tapi itu bukan matlamat. Itu bukan matlamat. Boleh tak kita nak sama-sama berhajat kepada perkara-perkara yang baik tadi? Contohnya kita berhajat kepada supaya kita ni ada kekuatan contohnya. Boleh berhajat, tapi bukan itu sebabnya. Bukan itu kerananya. Tapi itu hanya merupakan fadail, kelebihan yang Allah bagi. Maksudnya kalau Allah tak bagi pun kita ibadah juga. Kalau Allah tak bagi kita kuat pun kita masih ibadah. Kalau Allah tak bagi kita kaya pun kita masih ibadah juga. Kalau Allah tak bagi kita selesai masalah pun kita masih ibadah. Maknanya kerana ibadah itu, matlamatnya adalah Allah, bukannya dunia. Walaupun dunia itu kita perlukan pertolongan Allah. Memang kita perlukan pertolongan Allah. Dan Allah perintahkan kita berdoa, minta pertolongan. Tetapi itu bukan dia punya matlamat dia. Itu maksud mencari Allah, mencari redha Allah. Kalau kita hajat kepada sesuatu pun dalam rangka nak dapat redha Allah. Kenapa kita berdoa supaya kita punya perniagaan berjaya? Mudah-mudahan bila perniagaan berjaya, saya boleh ada duit sikit. Bila kumpul duit, saya boleh pergi haji contohnya. Ataupun saya boleh bantu orang kampung yang miskin-miskin supaya mereka dekat dengan Islam. Ataupun saya boleh infak. Jadi maknanya, kenapa kita minta supaya perniagaan kita ni berjaya? Kenapa kita berusaha dengan izin Allah, kita minta, kita doa? Bukan kerana kita nak dapatkan harta tersebut, tapi kerana kita nak manfaatkan harta itu, dunia itu, untuk ibadah pada Allah. Ini maksud mencari Allah. Jadi inilah yang kita nak kena benarkan, betulkan apa yang ada dalam hati kita. Baik. Pada hari ini kita akan sambung insya-Allah bagaimana kita ingin melihat kedudukan kita. Bagaimana kita mahu mencari Allah. Bagaimana kita nak melihat Allah, musyahadah. Musyahadah. Jadi hakikat mencari Allah dalam adalah merupakan suasana hati. Hakikat sebenarnya bila kita kata mencari Allah ini, hakikatnya ialah suasana hati kita. Keadaan hati kita, manusia yang sedang berjalan menuju kepada Allah. Maksudnya mencari Allah ni, daripada dua perkara tadi, yang pertama sekali nak kenal Allah. Yang kedua ialah kita nak buat sesuatu kerana mendapatkan redha Allah tadi. Dua perkara yang penting. Maka sebenarnya kita sedang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui proses-proses tertentu. Salah satu prosesnya ialah musyahadah. Salah satu proses ialah kita menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala, perbuatan dia, sifat dia, nama dia dan sebagainya tadi. Dan inilah merupakan antara perkara yang disebut sebagai pengenalan
muqaddimah kepada ma'rifatullah. Muqaddimah kepada ma'rifatullah bila kita boleh mula menyaksikan Allah. Menyaksikan Allah ini dengan mata hati kita. Dan tujuan kita menyaksikan Allah tadi supaya kita boleh mengenali Allah, makrifat kepada Allah. Dan tujuan kita menyaksikan Allah supaya kita kenal Allah, tujuannya ialah supaya boleh kita melaksanakan ubudiyah lillahi wahdah, melakukan pengabdian hanya semata-mata pada Allah. Kerana bila kita dah kenal Allah sebagai Rabb kita, Tuhan kita, sebagai ilah kita yang berhak disembah, yang berhak disayang, yang berhak dicintai dan sebagainya tadi, maka barulah kita boleh ubudiyah pada Allah. Kalau tak boleh. Tipu. Kalau kita kata saya ni khusyuk dalam sembahyang tapi hati kita tak rasa apa-apa pun pada Allah. Tipu. Itu hanya satu penipuan. Kita tipu diri kita sendiri. Baik. Jadi maksud musyahadah ini ialah menyaksikan, mempersaksikan. Maka perkataan ni dia boleh kita sebut melihat. Melihat disebut dalam beberapa versi dalam bahasa Arab dan bahasa Al-Quran, membawa makna secara umumnya tu basirah. Dipanggil basirah. Basirah ni memandang, pandangan. Dan kemudian pandangan tu tentulah ada mata. Tentulah ada mata. Bila sebut melihat mesti ada mata. Maka sebagaimana saya sebut semalam, mata terbagi 3. Yang pertama mata kepala kita, mata fizikal kita ni. Yang kedua ialah mata fikiran kita, akal, analisa. Kita mengkaji, kita melihat sesuatu, kita nampak sesuatu, hakikat daripada pemikiran kita. Yang ketiga ialah mata hati, basirah. Ini disebut basirah, mata hati, pandangan hati. Dan seseorang yang menyaksikan Allah di alam ini dengan hatinya. Jadi bila melihat dengan mata, dia berfikir, sampailah hati dia boleh melihat, hati dia boleh faham tentang Allah Subhanahu Wa Taala, maka bermakna dia telah bertemu dengan Allah. Jadi bila hati kita telah mula boleh melihat, boleh menyaksikan, contohnya menyaksikan af'al Allah, perbuatan Allah, menyaksikan sifat Allah, menyaksikan asma Allah, nama-nama Allah, maka pada ketika itu barulah hati itu telah bertemu dengan Allah. Kita baru jumpa Allah. Sebab hakikatnya kita ni yang rajanya hati. Kan? Rajanya hati. Jadi bila hati ini bertemu dengan Allah, barulah hakikatnya kita ni sebenarnya sedang berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berjumpa dengan Allah ni bukan dalam konteks yang fizikal. Bukan kita kata Allah dekat dengan kita. Maka maknanya Allah dekat dengan kita daripada urat leher. Contohnya kita kata Allah kat sini, dalam ni. Bukan fizikal. Sebab Allah tidak bertempat. Allah tidak bermasa. Allah tidak terikat dengan makhluk. Jadi kita tidak boleh mengatakan bahawa dia bermaksud tempat. Mendekat hati, jumpa Allah. Berjumpa Allah dalam bentuk fizikal. Bukan. Tetapi dalam makna hati kita itu boleh merasai. Kita boleh rasa dalam hati kita ni. Kita boleh rasa takarub dengan Allah, dekat dengan Allah. Kita boleh rasa sampai kepada Allah SWT. Di istilah-istilah ni para ulama dia cukup berhati-hati. Cukup berhati-hati supaya tidak terkeliru. Sebab istilah bahasa hati ni, dia bukan, kadang-kadang bahasa perkataan tak sama makna dia. Perkataan sampai, contohnya saya daripada rumah saya pergi ke rumah Pak Abu, kan? Sampai di rumah Pak Abu, sampai tempat, nampak kat mana dia. Ada titik koordinat GPS dia. Tapi sampai pada Allah bukan bermakna dari sudut tempat tu, bukan. Jadi sampai ni maknanya merasai. Ada satu perasaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kita merasai dekat dengan Allah. Kita merasai sampai kepada Allah. Nanti kita akan bincang, sampai kita akan bincang nanti. Baik. Jadi sebab itulah menjumpai Allah dalam hidup kita bermakna ia telah mendapat segala-galanya. Kan? Benarnya dia telah mendapat segala-galanya kerana hakikat kewujudan segala-galanya ialah wujudnya Allah. Dan kalau dia terluput daripada Allah, maka dia tak jumpa Allah dalam hidup. Dalam hidup tak kenal Allah, tak jumpa Allah. Maka dia telah kehilangan segala-galanya. Kenapa? Hakikat kewujudan segala-galanya itu daripada Allah. Jadi, bila kita maksud juga berjumpa dengan Allah, maksudnya ialah kita telah capai kepada satu perasaan cinta, sayang yang hakiki, yang sebenar. Kerana hakikat cinta yang sebenar ialah cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah kita nak sebut kat sini, maksud berjumpa dengan Allah, menemui Allah, menyaksikan Allah, ialah merupakan perasaan kita yang kita rasa sungguh-sungguh. Dan perasaan ini murni, perasaan yang bersih. Bukan perasaan yang main-main ni. Bukan perasaan yang kita kata ya tak ya.
Ragu-ragu tidak ada. Yakin dengan seyakin-yakinnya. Maka berjumpa dengan Allah juga bermakna kita telah berjaya meletakkan sifat-sifat uluhiyah. Sifat-sifat pengabdian kepada Allah. Sifat-sifat uluhiyah. Apa maksud uluhiyah ini? Sifat-sifat ilah. Ilah ni sifat-sifat Allah sebagai ilah. Ilah ni apa maknanya? Yang berhak dicintai. Yang berhak dipuji. Allah yang berhak dicintai. Allah yang berhak dipuji. Allah yang berhak kita solat padanya. Bergantung harap padanya. Takut kepadanya. Tawakal padanya. Berhak untuk kita muliakan. Berhak untuk kita sembah. Ini maknanya ilah. Uluhiyah. Maknanya Tuhan yang berhak untuk kita puja, puji, rokok, sujud. Itu maknanya uluhiyah. Jadi apabila kita telah melihat Allah Subhanahu Wa Taala, berjumpa dengan Allah di atas muka bumi ini, sementara kita hidup ini, maka maknanya kita akan melahirkan sifat-sifat uluhiyah. Sifat-sifat uluhiyah ni maknanya hati kita akan sayang pada dia. Sebab dialah yang berhak disayangi. Dialah yang berhak disembah. Dia yang berhak dipuja. Yang berhak dihormati, dimuliakan, diagungkan. Jadi barulah sifat-sifat Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan tadi, dialah yang mencipta, dialah menjadikan, dia memberi rezeki. Sifat-sifat sebagai Tuhan tadi dapat kita terjemahkan dalam bentuk pengabdian, dalam bentuk yang kita kata perlaksanaan ibadah kepada dia. Apabila kita telah melihat Allah. Jadi kita kena hati-hati. Maksud di sini, kita kena faham bahawa selagi kita tidak dapat sampai kepada Allah, tidak boleh mendekati Allah, tidak boleh kenal Allah, tidak boleh melihat Allah dengan kacamata, dengan basirah, dengan hati kita tadi, maka selagi itulah ibadah kita tidak sempurna. Malahan, ibadah kita telah, bila dah masuk kepada kita kata musyahadah pada Allah pun belum tahu sempurna lagi. Apalagi kalau kita tak langsung. Baik. Jadi sebab itulah, apa natijahnya? Contoh, saya bagi contoh di sini tuan-tuan. Ambil ni. Antaranya apabila kita telah musyahadah, telah melihat Allah dengan mata hati kita, maka hilanglah takut. Hilanglah takut kepada makhluk. Yang kita takut hanya al-khawfillah, kita takut pada Allah. Ini maksud uluhiyah. Maknanya kita dah tak takut dah. Orang gertak kita, contoh kita berjumpa dengan singa. Harimau tengah-tengah jalan-jalan, ada dalam video tu kan, viral kan. Tengah-tengah tu tiba-tiba harimau datang. Bukan seekor, beberapa ekor datang keliling. Jadi kereta nak gerak pun tak berani, nak undur pun tak berani, nak keluar pun tak berani. Harimau tu keliling kan. Jadi apabila kita jumpa dengan harimau contohnya, maka hilang ketakutan pada harimau. Kita tidak melihat harimau tu yang garangnya, yang boleh membunuhnya. Kita melihat Allah. Kita boleh melihat Allah. Kekuasaan Allah yang menjadikan harimau. Keberanian, kekuatan, semua ada pada harimau. Maka orang yang ada sifat uluhiyah tadi sampai peringkat, dia tidak takut dah pada makhluk. Dia hanya takut pada Allah. Ini bila dia dah boleh melihat. Dia boleh melihat, kita kata, menyaksikan keagungan Allah, kekuatan, kesempurnaan, kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hilanglah sifat takutnya kepada makhluk. Maka akibatnya ialah dia akan menjadi seorang yang berani kerana benar. Berani bersama Allah. Kemudian akan hilanglah kesedihannya. Kesedihannya hilang. Kekecewaannya hilang pada makhluk. Kerana sifat cinta dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta dia, kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala menyebabkan kesedihan dia hilang. Dia hilang, katakanlah, hilang kesihatan dia sakit. Ataupun dia hilang harta dia, mungkin terbakar rumahnya. Hilang orang yang dia sayang, anaknya, isteri, suami dia meninggal dunia. Meninggalkan dia. Sekarang ni macam-macam tuan-tuan. Macam-macam sekarang ni. Penyakit manusia ni sampai peringkat bercerai ni jadi sesuatu yang luar biasa. Bercerai. Jadi, yang menjadi mangsa kadang-kadang perempuan. Yang menjadi mangsa kadang-kadang laki-laki pun ada mangsa juga. Perempuan buat macam-macam. Tinggalkan laki-laki pun ada. Laki-laki kena tinggal pun ada. Perempuan kena tinggal pun ada. Jadi rasa kecewa. Rasa sedih. Hilang. Kenapa? Bila dia rasa sayang pada Allah. Melebihi sayang kepada makhluk. Ini adalah uluhiyah, pengabdian. Macam mana dia nak boleh rasa tenang bersama masalah? Hidup tenang bersama masalah. Hidup tenang bersama ketakutan. Orang lain sepatutnya takut. Orang lain sepatutnya gelisah kerana ada masalah. Tetapi dia rasa tenang, dia rasa kuat. Kerana apa? Al-hub, dia sayang pada Allah. Macam mana dapat sayang ni? Apabila basirah dia hidup. Basirah dia hidup. Begitu juga apabila akan hilang sifat keputusasaan. Dia putus asa. Ataupun kebergantungan. Apabila pergantungan dia, harapan dia, ar-raja,
Kan at-tawakkal hanya kepada Allah yang maha berkuasa, yang memiliki segala-galanya. Maka apabila hilang tempat pergantungan dia, contohnya suami dia meninggal dunia, suami dia tinggalkan dia, anak dia tinggalkan dia, ataupun dia diberhentikan kerja, tiba-tiba muflis, hilang tempat pergantungan. Kita kata tempat yang memberi rezeki dia. Tetapi apabila dia telah berkenalan dengan Allah, dia kenal Allah, dekat dengan Allah, maka ketika itu hilanglah sifat kekecewaan dia, hilang sifat keputusasaan dia, hilang sifat ketakutan dia, kepergantungan dia kepada makhluk. Kenapa? Kerana dia ada Allah, ar-raja, dia berharap kepada Allah. Dia berasa bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya bila basirah kita hidup, basirah kita mempunyai kekuatan, kita boleh sampai peringkat melihat Allah dengan basirah kita, bukan dengan mata kita, dengan basirah tadi. Kita akan bincang basirah hari ini insya-Allah. Maka ketika itu akan lahir sifat-sifat uluhiyah. Sifat-sifat uluhiyah yang sempurna. Sehingga akhirnya apa yang berlaku pada masa itu, seseorang itu akan mempunyai keimanannya yang luar biasa tadi, menyebabkan hatinya tenang. Dia boleh ibadah dengan khusyuk, dia boleh ibadah dengan ikhlas, dia boleh ibadah dengan keadaan rendah diri, tawaduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah tak ada dah segala perkara-perkara ujub hilang dah, ujub hilang. Riak hilang, riak. Takbur hilang. Kenapa? Kerana hatinya telah basirah, tadi telah mula bercahaya, dan dia akan melihat bagaimana segala-galanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah perjalanan hati. Sebab itu tuan-tuan, kita perlukan kepada murabbi. Dalam hal ini kita perlukan kepada murabbi, kita perlu pada pembimbing, orang yang boleh membimbing kita, mendidik kita. Terutamanya kalau kita ni memang tak ada apa-apa langsung, ilmu tak ada langsung, tak pernah langsung ikut, maka kita perlu ada murabbi. Sebab tu kita kena ada orang-orang yang boleh membimbing kita, sama ada daripada jauh ataupun daripada dekat. Kenapa? Kerana siapa yang nak nilai hati kita, yang melihat saksiah kita, nak tengok. Sebab seorang murabbi yang mursyid, dia boleh melihat kelemahan-kelemahan kita. Akhirnya dengan melihat tu dia akan dipertingkatkan dengan izin Allah. Dia akan menjadi pembimbing. Sebab semua dalam sunnah tarbiyah Islam ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri memerlukan murabbi. Memerlukan murabbi. Murabbi dia siapa? Murabbi dia Jibril alaihissalam. Jibril akan datang menegur dia, membetulkan apa yang mungkin silap, ataupun ada perkara yang perlu dibetulkan. Dia akan betulkan sebelum bertemu dengan orang lain, sebab dia Rasul. Dia bersifat maksum, kan? Ataupun Allah sendiri akan tegur dia. Dan Allah tegur dia direct dengan ayat-ayat Quran yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab itulah, untuk itu maka kita nak sama-sama pada malam ini, sama-sama tuan-tuan, cuba kita fokus sikit. Kerana inilah saya nak sebut ni perkara yang penting, mukaddimah untuk kita berjalan. Kita ni dah mula nak masuk pintu, nak berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apakah alat yang kita akan gunakan untuk mempersaksikan Allah, untuk bermusyahadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah kenderaan yang boleh membawa kita kepada Allah tadi? Itulah digambarkan sebagai basirah, pandangan mata. Pada malam ni kita akan bincang tajuk basirah ini. Maka tuan-tuan, apa yang kita nak simpulkan pada peringkat awal ini, marilah kita menghidupkan mata hati kita. Marilah kita menghidupkan basirah kita. Supaya apabila kita boleh menghidupkan basirah kita, kita merasai di mana kedudukan basirah kita. Bukan mata. Mata ni tuan-tuan kita boleh faham. Kalau mata kita ni dah rabun, ada katarak ke, sebab apa ke, rabun jauh, rabun dekat, kita pergi jumpa optometris, dan kemudian kita buat cek mata, kemudian kita pakai cermin mata. Cermin mata ni dia ada power dia, ikut kita punya rabun tadi. Ataupun kalau ada katarak, mata kita ada katarak, tak nampak dah kelabu dah, maka kita pergi buat operasi, potong, keluarkan katarak tadi. Ataupun ada apa-apa sakit tak nampak, maka kita akan betulkan mata kita. Kenapa? Kalau mata kita tak boleh nampak rabun, driving pun tak boleh. Driving pun tak boleh. Jadi penting, mata ni penting tuan-tuan. Untuk kita bergerak perlukan mata. Sebab itulah, kalau hari ini kita tidak tahu tentang basirah ini, macam mana kita nak bergerak menuju pada Allah? Apa dia punya indikator dia? Apa dia punya milestone dia? Tanda-tanda jalan? Tak tahu. Kita main semayang aja. Kita main puasa aja. Kita ingat kita dah okey, dah puasa dah. Dah semayang dah, puasa 6 lepas dah. Ada juga yang belum lepas lagi. Nak habis dah Syawal. Puasa 6 dah lepas, semua dah lepas dah. Tapi kita tak tahu kita ni nampak tak nampak. Ini kita nak bincang tajuk ini. Cukup penting dipanggil
nazirul qalb ataupun pandangan mata. Baik. Kita masuk tajuk. Maka basirah ini ulama-ulama terpecah kepada 5. Ada 5 basirah. Ada 5 jenis pandangan mata. 2 yang buruk, 3 yang baik. 2 yang buruk, 3 yang baik. Saya akan sebut yang buruk dulu. Tuan-tuan, sambil kita cakap ni, sambil saya sampaikan ni, tuan-tuan cek basirah masing-masing. Kita cek basirah kita. Basirah ni kelebihan dia luar biasa, tuan-tuan. Yang disebut firasat mukmin, macam mana seorang beriman boleh firasat mukmin, boleh membaca, boleh Allah SWT mengizinkan dia boleh membaca pemikiran orang, membaca hati orang, dia bercakap sesuai dengan apa orang tu, kan? Ceramah dia sesuai dengan orang tu, contohnya basirah mukmin, firasat mukmin. Ataupun seseorang tu boleh memilih al-haq wal batil, dia ada itu semua basirah. Itu semua basirah. Baik, ada 5 jenis basirah, tuan-tuan. 2 yang buruk, 3 yang baik. Saya akan cakap yang buruk dulu. Yang pertama, yang paling buruk disebut mautul basirah ataupun fasadatul basirah, iaitu pandangan hati basirah yang mati ataupun basirah yang rosak. Yang pertama, manusia ni dia punya mata hati dia, pandangan mata hati dia mati. Maknanya buta. Ataupun rosak. Rosak ni maknanya tak ada langsung. Habis. Dia buta ataupun terus dia tak boleh nak berfungsi. Buta ni kadang dia boleh berfungsi lagi. Tapi ini rosak dan mati. Maka ini adalah basirahnya orang-orang kuffar kafirin. Orang-orang yang kafir. Orang yang kafir, tuan-tuan, walaupun matanya tak ada pakai kacamata, tak ada sakit, tapi basirah dia Allah tutup. Sama ada tutup sebab rosak ataupun tutup sebab mati. Maka orang-orang kafir itu mata hatinya mati dan rosak. Jadi apa beza orang yang bukan Islam dengan orang Islam? Baju sama, makan sama, pakaian sama semua. Kereta pun mungkin sama. Pakai uniform sama. Apa beza kita yang Islam dengan orang-orang kafir yang tidak Islam? Apa bezanya? Perbezaan nombor 1 ialah basirah. Basirah mereka mati atau rosak. Jadi kita kena tengok dia orang ni sebagai orang yang basirahnya mati atau rosak. Jangan kita nampak dia sama macam kita. Nak lantik dia jadi ketua. Nak jadikan dia orang yang kita percayai. Main begitu senang-senang sebab dia tidak ada basirah. Dia tidak ada pandangan mata hati, tidak ada. Maknanya iman tak ada. Maka orang yang kafir ini, Allah tutup mata hatinya dengan sebab mati mata hatinya ataupun dengan sebab rosak mata hatinya. Maka sebab itulah orang kafir tidak melihat kebenaran. Walaupun pada kita, simple lah. Kita ni sembah Tuhan sebab, tengoklah semua ni, takkanlah semua yang ada ni tak ada yang menjadikan. Kita kata senang, hujah, logik macam itulah. Tapi dia tak boleh terima. Dia kata tak, semua ni dah jadi secara sendiri. Tak. Walaupun dia pakar PhD dalam sains fizik. Saya jumpa ramai, tuan-tuan. PhD bahagian fizik, sains, engineering. Saya jumpa ramai. Orang bukan Islam, termasuk orang Yahudi. Saya jumpa masa saya belajar, saya jumpa dalam universiti sama-sama. Bila kita sebut tentang Tuhan, dia tak boleh terima. Jadi, kenapa dia tak boleh terima? Bukan sebab dia tak boleh fikir logik, tetapi basirah. Allah tutup basirah dia. Sebab apa? Mati ataupun rosak. Sebab itu zaman Rasulullah SAW, kan Allah Subhanahu Wa Taala telah menunjukkan al-haq, kebenaran itu dengan jelas. Maknanya contoh yang terbaik. Rasul sallallahu alaihi wasallam ni contoh terbaik. Akhlak yang terbaik. Dengan mukjizat yang terbaik. Semua terbaik pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada juga golongan yang tidak nampak kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal, Abu Lahab, kawan-kawan yang seangkatan dengan dia. Kenapa? Apa yang bezakan antara Abu Jahal, Abu Lahab dengan Bilal ibn Rabah, dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Kita kata apa beza sahabat-sahabat dengan yang kafir musyrikin? Sampai perang Nabi, sampai nak bunuh Nabi. Padahal Nabi ni, Rasul sallallahu alaihi wasallam ni, dia bukan buat jahat kat orang, terkenal dengan kebaikan dan dia pun tahu apa yang dia cakap tu benar. Tetapi kenapa dia tak terima? Kerana basirah dia mati.
Basirah dia mati. Basirah dia rosak. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tutup tadi itu, maka dia tidak melihat kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini rahsia kenapa orang kafir masih tak boleh terima Islam. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah, kita baca, kita dah hafal dah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kita hafal dah ayat 6 surah Al-Baqarah. Sesungguhnya innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu yang tidak beriman. Sama sahaja pada mereka, kamu bagi peringatan pada mereka, kamu tak bagi peringatan pada mereka, bagi amaran tak bagi amaran, sama je dia tak akan beriman. Ini maknanya nombor satu, basirah yang mati ataupun fasadatul basir. Tapi kita kalau nak dengan orang kafir ni, kita kena berlembut dengan dia sebab kita tahu dia tak nampak, macam orang buta. Orang buta. Kita nak menonton, nak ajak dia kepada cahaya ni. Kita nak bayangkan basirah dia tu tak ada, mati. Maka kita nak kena bagi dia tunjuk. Orang buta, kalau nak kenal gajah, kan, maka kita bawa orang buta tu pada gajah, sentuh. Ini dia punya kaki dia macam pokok kelapa. Dia punya perut dia punya badan dia macam dinding. Dia punya ekor dia macam tali. Contohlah. Kita bawa dia mengenalkan Islam. Mengenal satu dia buta, akhirnya bila dia dah mula mencari, ada tu, maka Allah buka. Basirah dia boleh nampak. Itu dia nampak. Tetapi yang tak nak nampak, tak nak tu memang Allah tutup. Memang Allah tutup. Maka sama saja. Kamu bagi amaran, kamu bagi peringatan pada dia, ataupun tak bagi peringatan, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ini sama je. Ini nombor satu. Yang kedua, tuan-tuan, basirah apa dia? Peringkat yang buruk juga. Yang pertama buruk tu orang kafir. Yang kedua ialah masdudatul basirah. Masdudatul basirah ni maknanya mata hati yang masdud, yang ditutup. Mata hatinya ada. Maknanya bukanlah yang mati. Dia tidak mati, dia tidak rosak. Dia hidup. Dia hidup, dia baik, dia boleh berfungsi, tapi tertutup. Tetapi tertutup mata hatinya. Jadi maknanya orang-orang ini ialah dari kalangan dua jenis manusia. Yang pertama, orang-orang yang memang ada ciri-ciri munafik. Ciri-ciri munafik. Orang yang ada ciri-ciri munafik apa? Yang besar ciri munafik. Yang pertama, cakap dia bohong. Amanah dia khianat. Kemudian bila berjanji dia tak tepat. Bila dia bergaduh dia berlebihan. Ini 4 sifat utama orang munafik yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan. Kalau ada pada orang tu, itu antara tanda-tanda Allah masih lagi tutup basirah dia. Kita masih sayang dengan 4 sifat ni, Allah tutup. Kemudian begitu juga dengan lil awamul muslimin ataupun lil awamil muslimin, iaitu dari kalangan orang-orang muslim, orang Islam yang awam, yang biasa. Maknanya orang-orang Islam yang tidak duduk dalam tarbiyah. Orang Islam yang tidak didakwah, duduk macam gitu saja. Dia dah lahir dalam Islam, kemudian dia tidak ada ilmu. Dia tak nak belajar, dia tak tahu apa, dia tak mau mencari hidayah, dia tak mau mencari taufik Allah, maka Allah tutup dia. Tetapi kemungkinan tertutup ini, penyakit-penyakit ini, kerana mereka tertutup tadi, masih lagi boleh dibuka. Masih lagi boleh dibuka. Jadi sebab itulah, kenapa tertutup? Kerana antaranya ialah penyakit-penyakit hati. Ada penyakit hati yang tak mau diproses. Sebab tu kita hari ini, tuan-tuan, kenapa kita ni susah nak berzikir? Susah nak berzikir. Ada orang tanya, macam mana kita nak menimbulkan satu perasaan nak mencari Allah? Mencari Allah. Maka tidak ada lain. Mencari Allah tu, perasaan mencari Allah tu datang daripada anugerah Allah, kurnia Allah. Maka macam mana nak dapat kurnia Allah? Kita kena paksa diri kita buat benda yang wajib, tinggal benda yang haram, paksa yang tu. Kemudian lepas tu kita perbanyakkan zikrullah. Kerana zikrullah ni contohnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, zikir la ilaha illallah tu kita sebut dengan lisan dulu. Lisan pun tak apa. Lepas tu lisan dan hati. Jadi bila sebut tu Allah akan tajdid iman kita. Ini Allah akan buka pintu hati kita. Allah akan buka. Sebab tu kita kena sebut nama Allah. Kena zikir. Kerana ini adalah perkara yang dituntut oleh Islam, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang-orang yang beriman sebenarnya mata hatinya hidup. Orang beriman. Orang tu kalau iman, hatinya, mata hatinya hidup. Dia ada cahaya, dia terbuka. Tetapi apabila dia ada banyak penyakit hati, maka Allah Subhanahu Wa Taala jadikan penyakit hati itu sebagai penutup kepada
basirah dia tadi itu. Maka sebab tu dia susah nak ni, susah nak itu. Ada dua sebab besar tuan-tuan. Dua sebab besar kenapa kita tidak boleh nak berzikir pada Allah. Nanti saya akan sentuh yang itu kemudian. Nanti saya tolong ingatkan. Dua sebab besar ni. Baik. Orang yang beriman kepada Allah sebenarnya mata hatinya hidup. Kan? Tetapi kemungkinan tertutup dengan sebab penyakit-penyakit tadi. Tapi andainya kita mujahadah, kita lawan nafsu kita. Kita berjihad lawan nafsu kita. Kita berusaha. Kita melakukan perkara-perkara yang pertama mencari ilmu. Kemudian cuba mengamalkan ilmu. Kemudian kita cuba menghayati istiqamah. Kita meninggalkan dosa kita, taubat kepada Allah yang kita bincang sebelum ini. Maka setelah kita berusaha melakukan islah, pembaikan-pembaikan, kita merawat hati-hati kita tadi. Macam contohnya mata kita ni, masih lagi elok, cumanya dia ada katarak. Maka kita buat operasi, kita buat operation. Kita buang katarak tadi contohnya. Maka insya-Allah setelah dioperasi, setelah kita islah diri kita, kita lakukan mujahadah sebagainya, maka ketika itu Allah akan buka, mata itu akan hidup, menjadikan peringkat yang ketiga yang kita akan cakap sekali lagi. Jadi masbudatul basirah lil awamil muslimin ialah orang awam musliman, orang awam Islam muslim, majoritinya yang tidak disentuh oleh hidayah Allah ataupun dia tidak mau mencari hidayah Allah. Dia duduk dia macam gitu, dia tidak mahu meningkatkan diri dia, tidak baiki diri dia, maka dia punya basirah dia tertutup. Contohnya kita kata kita ada mata, tapi mata kita tutup. Kita tutup. Tuan-tuan cuba tutup mata, cuba berjalan. Walaupun boleh berjalan, tetapi tak sempurna. Maka Allah SWT, dia tahu Allah ada. Contohnya orang Islam, dia tahu Allah ada, tapi dia tak dapat merasai. Dia tidak dapat merasai, hatinya tidak tersentuh. Dia semayang, tapi tidak tersentuh. Sekadar teori saja. Dia belajar ilmu 20, sifat 20 contohnya dia belajar, tapi tak tersentuh. Dia pergi masjid, belajar, tak tersentuh. Ni kadang-kadang ayah-ayah, ibu-ibu nak kena tengok anak-anak ni. Anak-anak ni kadang-kadang dia tersentuh tak? Kadang-kadang kita dia ikut kita, tapi hati dia namanya malu-alah aja. Jadi kita kena tengok balik supaya dia dapat merasai. Jadi orang yang biasa dia takkan merasai. Kalau dia tahu Allah memberi rezeki, contohnya Allah memberi rezeki. Kalau disebut pun alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Contohnya artis kita bila menang anugerah award, anugerah artis, alhamdulillah, terima kasih Allah, terima kasih Allah. Maka sekiranya dia sebut pun itu sekadar di lidah saja. Sekadar lidah. Sekadar budaya sahaja. Seperti burung kakak tua. Yang diajar, dilatih untuk menyebut sesuatu perkataan kita. Tapi dia tak faham pun perkataan tu. Dia tak boleh tak faham pun. Tak boleh rasa pun. Maka orang-orang yang begini, cahaya iman, apa ni kita kata kebenaran Allah, nak kenal Allah tu, masih lagi tidak boleh masuk dalam hati. Jadi maknanya bukanlah kita kata tidak ada peluang. Tidak. Dia sebenarnya dia tutup sahaja. Maknanya boleh kalau kita usahakan dia, dakwah dengan dia, dekati dia, doa, minta Allah, maka Allah akan buka. Jadi dia tu bila dah buka sikit, Allah nampak tu, maka dia boleh berjalan. Duduk dalam tarbiyah, duduk di dalam proses membersihkan diri. Macam kita sekarang ni, kita duduk dalam proses. Mudah-mudahan Allah angkat, Allah buka tutupan-tutupan yang ada di dalam basirah kita. Baik, apabila sinaran cahaya, basirah, cahaya pada mata hati kita itu didatangkan oleh Allah, maka dia akan menghidupkan penyaksian kita, maka kita akan dapat melihat af'al Allah, sifat Allah, nama Allah, kita akan mendapat melihat zat Allah. Baik, itu nombor 1, nombor 2. Baik, kita pergi kepada nombor 3, nombor 4 dan nombor 5. Ada 5. Yang nak sebut kat sini, saya petik apa yang digambarkan oleh Syekh Ahmad Ibn Muhammad Ibn Atta'illah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Saya bacakan apa yang disebut. Dia kata, syu'a'ul basirah yushiduka qurbahu mink. Wa ainun basirah yushiduka adamaka li wujudih. Wa haqqunil basirah yushiduka wujudahu la adamaka wa la wujudaka. Baik. Sinaran cahaya mata hati itu dapat memperlihatkan dekatnya Allah. Kata dia apa?
Dia kata nombor pertama sekali syu'aul basirah. Syu'aul basirah ni ialah bersinarnya cahaya pandangan hati. Bersinar dari pandangan mati itu yushhiduka qurbahu minka, iaitu dia akan mempersaksikan bagaimana Allah tu dekat dengan dia. Jadi bila kita boleh menyaksikan, boleh merasai Allah dekat dengan kita, maka itu maknanya cahaya telah bersinar. Cahaya telah bersinar. Ini peringkat yang pertama. Kemudian wa ainul basirah, kan? Ainul basirah ini pula dikata akan memperlihatkan kepadamu ketiadaanmu. Kita akan melihat bahawa sebenarnya yang wujud sebenarnya hanyalah Allah. Kita akan mula melihat ketiadaan kita. Saya akan urai sikit lagi. Dan kemudian yang ketiga adalah haqqul basirah. Dan haqqul basirah ini dia akan menunjukkan hakikat matahari, tidak akan menunjukkan kepada kita akan adanya Allah. Dan sama ada kita ada atau kita tidak ada, Allah itu tetap ada. Maksudnya kesempurnaan ubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita dalam perjalanan untuk nak menuju kepada Allah ni, maka kita akan melalui 3 peringkat basirah ini. Yang pertama disebut syu'aul basirah, itu cahaya akal. Kalau kita gantikan dengan ilmu, yakin contohnya. Ilmu yakin, kita bergantung kepada akal kita berfikir. Cahaya yang ada kepada kita itu, sehingga akhirnya dengan cahaya itu kita akan melihat Allah. Yang kedua disebut ainul basirah, ataupun ainul yakin, ataupun ilmu. Dengan ilmu, dengan kajian, dengan analisa dan seterusnya, dengan hati. Yang ketiga ialah haqqul basirah, cahaya yang Allah anugerahkan. Jadi apabila kita ada 3 ni, saya akan hurai satu-satu. Apabila 3 ni ada pada kita, proses pertama syu'aul basirah, kemudian ainul basirah, haqqul basirah, maka kita akan melalui ini, maka kita akan nampak di mana kita. Kita akan nampak di mana kita. Dan apabila Allah SWT memancarkan, memungkap kepada kita cahaya-cahaya ini, maka sudah tentulah kita akan dapat sesuatu yang luar biasa. Antaranya kita boleh melihat af'al Allah, boleh melihat, boleh merasai af'al Allah. Dan kemudian selalunya orang-orang yang diberikan basirah ini, kehidupan cahaya basirah ini, dia akan ada kelebihan, dia akan ada karamah, dia akan ada kemuliaan, dia akan ada satu faedah, satu fadilat yang diberi oleh Allah kepada dia. Maknanya bila kita berjalan semakin dekat dengan Allah, maka Allah anugerahkan kita kekuatan, kemuliaan, izzah, satu kemuliaan. Karamah. Itu bergantung kepada Allah, bukan kita boleh minta. Itu semua Allah punya anugerah. Kan, karamah ni apa? Perkara yang luar biasa. Jadi kita jangan nak minta yang itu. Tapi selalunya bila berada jalan ni, Allah akan bagi sesuatu karamah. Satu karamah. Antara contoh karamah-karamahnya, contohnya mungkin Allah memudahkan dia dalam sesuatu perkara. Kan, Allah menunjukkan dia mana al-haq dan batil. Contohnya. Itu semua antara perkara-perkara yang Allah boleh bagi. Dia dapat barakah dalam ilmu dia. Dia dapat barakah di dalam amal dia. Contoh. Ataupun Allah SWT memudahkan dia untuk menjalani satu masalah. Allah bagi dia mudah. Maknanya masalah ada. Tapi hati dia tenang, dia dapat mudah. Itu karamah. Banyak benda-benda yang Allah boleh beri kepada kita. Yang terkenal dulu dalam cerita-cerita Wali Songo contohnya, dia boleh berjalan atas air. Contohnya. Jadi benda-benda macam itulah. Tapi ini adalah merupakan tanda-tanda. Tanda-tanda kita sedang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu. Ini bukan sihir. Bukan sihir. Baik, yang pertama sekali nombor 3. Yang nombor 3 ialah dipanggil syu'aul basirah. Maka mata hati kita punya bersinar. Ini adalah suatu yang diberi kepada orang yang baru nak bermula berjalan. Li awal salikin ataupun mubtadin, iaitu orang yang baru nak memulakan perjalanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, macam kita ni lah. Kita ni dah baru nak duduk dalam tarbiyah. Walaupun kita kata kita duduk 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun duduk tarbiyah, tapi kita masih jauh lagi dengan Allah. Mungkin kita baru nak peringkat syu'aul basirah, kita baru nak mula ni. Ataupun kita baru nak berkenalan ni. Jadi dikata di sini adalah peringkat orang yang akan merasa permulaan jalan menuju kepada Allah. Dia mula merasai. Dia mulai merasai. Macam ada setengah-setengah daripada kita, dia beritahu pada saya, ada beberapa orang beritahu pada saya, Alhamdulillah, bila bincang-bincang, bila ikuti kuliah ni, dia kata dia mula merasa kenal Allah. Merasai kenal Allah. Alhamdulillah. Pun dia sebut cerita sikit masalah dia. Kemudian
Kita cuba bincang, alhamdulillah, saya berhadapan masalah ni bersama Allah. Ini satu cahaya Allah dah buka. Sebelum ni ada masalah, kita keluh kesah, gelisah, tak tahu nak buat apa, tak tahu nak doa macam mana. Sekarang ni dah mula tahu. Jadi benda-benda macam ini adalah merupakan cahaya yang Allah beri kepada kita. Maka ada pun orang yang ada dalam syu'aul basirah ini, orang yang dalam mata hati yang ada cahaya ini, ataupun kita sebut sebagai nurul aqli, cahaya akal. Maka orang ini adalah pada permulaan ilmu yakin. Permulaan untuk memasuki ilmu yang membawa kepada keyakinan. Jadi bila Allah buka yang ini, dia akan mula merasai, maka dia mula yakin. Dia mula bertambah, keyakinan dia bertambah, keyakinan dia bertambah. Dan dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia pun mula merasai. Apa dia merasai? Contohnya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa iza sa'ala ka ibadi anni fa inni qarib." Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah. Kata silap saya. Bila dia tanya, hamba Allah tanya tentang aku, di mana Allah? Maka katakanlah aku ini dekat. Bila dia tanya Allah ni dekat, maka dia mula rasa Allah dekat. Bila dia berdoa, dia rasa Allah dekat. Dia boleh menangis, dia boleh rasa Allah dengar dia. Ini adalah orang yang mula dibuka pintu. Pintu cahaya, basirah dia tadi. Maka orang-orang awam, contohnya orang yang biasa tadi, yang sebelum ni tadi, dia tahu Allah ada. Dia tahu Allah dekat, tahu Allah dekat. Dia percaya Allah ada, tapi tak boleh rasa. Tapi orang yang dibuka cahaya mata hati tadi, dia mula rasa. Dia rasa. Orang lain tahu, tapi tak boleh rasa. Mungkin kita dah mula bertaubat, mula menyesal, mula kita berjalan menuju kepada Allah tadi, mula kita dah beramal, kita mula berzikir, banyakkan zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kita pun berselawat, mula berselawat dengan perasaan sayang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah buka. Kita rasa. Bila kita dapat satu makanan, kita rasa ini daripada Allah. Kita rasa daripada Allah. Kita pun alhamdulillah, Allah bagi, Allah bagi. Contohnya. Tapi orang awam tahu, tapi tak boleh rasa. Ini bila basirah tu tidak dibuka oleh Allah. Jadi menuntut ilmu contohnya. Kita menuntut ilmu sifat 20. Sifat 20. Apa sifat 20 ni? Wujud, qidam, baqa' dan sebagainya tadi. Jadi dia tak boleh, dia tahu tapi tak boleh rasa. Orang yang dibuka pintu mata hati tadi, contoh, bila dia melihat sesuatu, contoh dia bila apa? Dia melihat batu contohnya, batu. Batu sebiji itu, seketul batu. Dia tengok batu, dia nampak sifat-sifat Allah. Dia mula nampak. Ini sifat Allah, kudrat Allah, iradat Allah, ilmu Allah, hayat Allah, contoh. Maka dia dah mula nampak batu tu, sebiji batu yang tak ada apa-apa, tak bergerak. Dia dah mula nampak, ini adalah kudrat Allah. Ini kuasa Allah ni yang jadikan batu. Yang letak batu kat situ. Allah yang tentukan dia punya lokasi dia. Dia tak letak kat belakang rumah, letak kat depan rumah. Ni Allah yang buat. Contoh, mula nampak af'al Allah. Ini mula cahaya. Cahaya tu dah mula menyentuh hati. Dia nampak, batu tu ada kudrat Allah, ada iradat Allah, ada sifat kehendak Allah, ilmu Allah. Hayat dengan kehidupan Allah yang maha hidup. Jadi dia mula berhubung. Tapi orang biasa dia belajarlah. Belajar dekat masjid tu, sifat 20 tu sampai khatam buku tu 10 kali, 20 kali. Tapi tak boleh nampak lagi. Kenapa? Sebab basirah tu tidak dibuka cahaya tadi. Jadi ini yang kita nak kena melihat dalam keadaan kita, kehidupan kita hari ini. Dan orang-orang yang mata hatinya akan dibuka sedikit demi sedikit. Jadi orang yang berjalan tadi tu akan dibuka sedikit demi sedikit, sehingga dia boleh faham maksud Allah, wa nahnu aqrabu ilaih min hablin warid. Maka Allah menggambarkan kepada kita, dan kami lebih dekat, Allah lebih dekat kepada kamu daripada urat leher kamu sendiri. Jadi dia mula merasai, ini urat leher kat sini ni. Dekat urat leher. Allah lebih dekat lagi daripada urat leher. Dia boleh merasai. Kenapa Allah lebih dekat daripada urat leher? Allah dekat dalam diri dia? Bukan Allah dekat dalam diri dia. Sebab dia merasai urat leher ni pun Allah yang jadikan. Urat leher ni tak ada melainkan dengan kuasa Allah, dengan izin Allah. Maka kuasa Allah, izin Allah, ilmu Allah, perbuatan Allah, sifat Allah ada pada urat leher. Jadi Allah lebih dekat daripada urat leher. Maka dia mula merasai Allah dekat dengan dia. Bila dia melihat, dia merasai Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan dia keizinan untuk melihat. Dia melihat dengan kuasa Allah. Dia melihat dengan izin Allah. Dia melihat dengan sifat-sifat Allah yang maha sempurna.
maka dia dah mula dia boleh dapat cahaya, dia boleh rasa. Maka dia jadilah mata dia ni tak jadi dah benda yang buat maksiat. Melihat benda-benda yang maksiat, kenapa? Dia dah tahu. Dia melihat tu dengan mata dia dengan kuasa Allah, dengan izin Allah. Maka jadilah mata dia mata yang ibadah pada Allah, telinga yang ibadah pada Allah, lidah yang ibadah pada Allah. Ini cahaya mula dibuka. Tapi dia bukan buka serentak. Mula-mula mungkin kita rasa, rasa bahagian makanan dulu. Bila makan kita rasa ni rezeki daripada Allah. Tapi kesihatan kita tak rasa lagi rezeki daripada Allah. Kita ingat rezeki ni makan aja. Kita kata, ni rezeki daripada Allah ni, kita makan. Kita tak rasa, kita boleh bercakap tu rezeki daripada Allah. Kita tak rasa kesihatan tu rezeki daripada Allah. Kita tak rasa anak-anak yang depan kita, keluarga yang depan kita. Semua keadaan yang baik, yang kita manfaat yang baik, rezeki daripada Allah. Kita tak rasa. Kita masih lagi rasa rezeki ni makan. Kita masih lagi rasa rezeki ni duit kita. Itu rezeki. Yang lain-lain, sebab tu bila kita tak ada duit, kita mula keluh kesah. Kita tak nampak sebenarnya rezeki Allah banyak lagi selain daripada duit. Banyak lagi selain daripada makanan. Jadi apabila cahaya dibuka satu, maka basirah kita lama-lama akan melihat setiap satu kehidupan kita ni semua ni adalah merupakan daripada kuasa Allah, izin Allah, kesempurnaan Allah. Maka ketika itulah kita mula mengenal Allah. Ini kita basirah, kita merasa. Kalau orang awam tak rasa. Sebab orang awam dia tak proses hati dia, dia tak bersihkan, dia tidak benar-benar bertaubat, tidak benar menyesal dosa dia, contoh kan. Kita orang yang tadi tu dia akan. Maka dia kata sini orang awam tahu Allah ada, tahu Allah berkuasa tapi dia tidak rasa. Tetapi orang-orang yang diberikan cahaya basirah tadi, dia boleh rasai. Dia boleh rasai. Maka di sinilah apabila Allah Subhanahu Wa Taala membuka sedikit demi sedikit cahaya tadi, kita makin kenal Allah, makin melihat. Ini kata musyahadah. Makin dapat menyaksikan keajaiban, kehebatan, kesempurnaan, keagungan sifat Allah. Satu-satu. Keagungan, kemuliaan, kesempurnaan. And af'al Allah, perbuatan Allah. Satu-satu kita nampak. Maka hati kita makin lama makin kuat, makin tenang, makin dekat dengan Allah. Ini basirah tadi. Jadi sebab itulah dah sebut kat sini. Bagi orang yang syu'al basirah ini, orang yang ada cahaya yang telah dibuka oleh Allah tadi, maka apabila dia telah terbuka, cahaya makin terbuka, maka dia rasa macam-macam dia mula rasa. Contoh, dia rasa Allah mengawasi dia. Allah ni Ar-Raqib, Allah ni Maha Pengawas. Maka walaupun dia duduk seorang-seorang, dia tak takut dah dengan hantu. Hantu tak ada apa dah. Jin tak ada apa, sihir tak ada apa. Walaupun dia boleh disihir, mungkin orang sihir dengan izin Allah, biiznillah. Kalau dia kena pun sihir, dia tahu tu daripada Allah. Dia daripada Allah, Allah izin, maka dia sabar. Tapi dia rawat, bukan dia biarkan, dia rawat lah. Dia baca doa, minta ke Allah, dia pergi ruqyah. Dia melakukan sesuatu yang boleh merawat sakit dia. Bukan tak rawat, tapi hati dia dah nampak dah. Sihir tu pun Allah datangkan untuk uji kesabaran dia. Kan? Susah masalah ni pun Allah datang. Jadi ini semua adalah lahir daripada apabila cahaya itu telah mula dibuka oleh Allah satu-satu. Syu'a'ul basirah ini tadi, syu'a'ul basirah tadi, maka dia akan mula rasa dia diawasi oleh Allah. Allah Ar-Raqib, Allah Maha Pengawas. Kemudian lepas tu dia pun mula beradab. Dia malulah. Nak buat sesuatu yang tak sopan di depan Allah. Dia akan malu. Dan kemudian dia merasa tenang, tumakninah dengan Allah. Ini semua adalah cahaya-cahaya yang mula masuk ke dalam hati tadi. Dia buka tadi, cahaya itu dah mula keluar dalam bentuk akhlak, dalam bentuk perasaan tadi. Maka dia akan semakin dekat. Dia semakin berakhlak dengan Allah. Jadi apakah natijah daripada cahaya yang dibuka oleh Allah tadi? Dan basirahnya mula melihat Allah, mula melihat sifat Allah, af'al Allah tadi, contoh tadi. Maka yang pertama akan lahirlah akhlak yang hakiki. Akan lahirlah akhlak yang hakiki daripada kehidupan dia. Bukan akhlak lakonan. Macam kita sekarang banyak berlakon. Kalau pergi masjid tu, pakaian kita hebat. Dengan serbannya, dengan jubahnya, dengan apa. Tapi bila seorang-seorang kita tak ada beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Maknanya akhlak bukan lakonan. Dan bukan sebab budaya. InsyaAllah, walaupun kita kata itu benda itu merupakan satu budaya yang baik, tetapi hakikat lahir akhlak tadi bukan sebab berlakon.
Depan orang kita baik, belakang orang kita lembik. Kan? Depan orang kita khusyuk. Tawaduk. Belakang orang, seorang-seorang dalam bilik, seorang-seorang kat mana-mana. Kan? Kita lah syaitan. Yazbillah min zalik. Akhlak bukan lahir daripada lakonan. Akhlak bukan lahir daripada budaya sekitar. Tetapi akhlak lahir daripada dalaman. Kerana cahaya telah mula menerangi. Telah mula menerangi kehidupan kita. Kita dah mula melihat Allah dengan sifat dia, dengan perbuatan tadi. Sehingga akhirnya kita dah mula rasa, ya Allah, malunya aku, ya Allah, malunya aku. Kita pun dah mula berzikir. Dah mula beradab. Ini adab zahir. Contoh adab zahir apa? Kita mula menjunjung perintah Allah. Allah perintah kita buat. Bukan lagi orang suruh dah. Tak payah suruh kita buat. Kalau nak dakwah ni tak payah ketua kita suruh. Kalau kita pertubuhan dakwah, kan, kita nak buat program, tak payah mas'ul, nakib kita suruh. Tak, kita buat sendiri. Kenapa? Kerana kita dah merasai Allah. Kita boleh nampak Allah Subhanahu Wa Taala dengan perbuatan yang tadi. Hati kita telah dibuka tadi. Maka akan lahirlah akhlak yang zahir. Lahirlah perintah-perintah yang kita segera lakukan, perintah Allah. Dan kemudian kita akan menjauhi larangan-larangan, segera kita tinggalkan. Kalau ada larangan Allah, kita segera tinggalkan. Kenapa? Kerana kita dah malu dengan Allah, dah tamaknina dengan Allah. Kemudian adab-adab batin, akhlak hati kita. Contohnya ikhlas. Kita dah mula ikhlas, dah mula khusyuk. Tidak pula i'tirad. I'tirad ni kita komplain. Ada benda tak berlaku, kita komplain, tak puas hati. Kenapa begini, kenapa begitu? Kita dah mula nampak perbuatan Allah. Kita tak komplain dah. Kita tak nampak negatif, kita nampak positif. Bila Allah uji kita satu, kenapalah macam gini, kenapalah begitu, kita komplain, i'tirad, komplain. Jadi kita dah melihat Allah tadi, maka kita tahu ini perbuatan Allah. Ini adalah rezeki Allah. Inilah ujian Allah. Maka kita sabar. Hati kita sabar, tenang. Tetapi kita selesailah. Masalah tu selesailah. Tapi hati kita tenang. Kita tahu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila terbuka pintu hati kita, sedikit pun Allah buka, maka satu nikmat yang luar biasa. Ini tuan-tuan, tahniahlah tuan-tuan puan-puan dapat melihat, dapat bersama-sama malam ni. Satu ilmu yang kita kena faham. Bila kita dapat dibuka, cahaya mata hati dibuka oleh Allah, nikmat yang luar biasa. Seperti seorang buta yang tak pernah melihat dunia, tiba-tiba dia pergi operasi, Allah buka mata dia. Dia boleh nampak dah. Dah boleh lihat, walaupun mula-mula kabur-kabur. Tapi lama-lama makin terang, makin terang, makin terang. Nikmat. Maka nombor satu, dia akan gunakan mata dia tu untuk melihat semua perkara yang ada di sekitar dia. Oh, ini rupanya wajah anak aku. Ini rupanya wajah saudara aku. Ini wajah ayah, wajah ibu. Oh, ini rupanya rumah macam ini. Sebelum ni tak nampak. Tetapi bila dah buka mata, dia operasi, dah boleh, mata tu dah boleh melihat, maka tentulah dia akan rasa nikmat yang baik, yang hebat. Kerana Allah telah memberikan cahaya tadi. Begitulah apabila hati kita telah terbuka, maka kita akan rasa nikmatnya luar biasa. Sebab itu tuan-tuan, jangan jemu-jemu istighfar pada Allah. Jangan jemu-jemu bertaubat pada Allah. Jangan jemu-jemu berzikir pada Allah. Jangan jemu-jemu melaksanakan semua perintah dia. Tinggalkan yang larang. Kerana setiap perkara yang kita lakukan dengan ikhlas tadi, Allah akan memberi cahaya. Bagi cahaya. Maka basirah kita semakin tajam, semakin tajam, semakin tajam. Semakin melebar dan meluas. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita bermusyahadah. Semakin kita boleh mempersaksikan Allah dalam kehidupan kita. Af'alnya, sifatnya, namanya dan akhirnya zatnya. Ini semuanya perlukan huraian, tapi sampai peringkat zat boleh merasai. Ini tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah digambarkan. Dan apabila terbukanya mata hati seseorang itu, maka akan nampaklah dia dekatnya Allah, akan dapat menyaksikan apa yang Allah lakukan, af'al Allah. Maka sebab itulah tugas kita pertama dalam berjalan di atas tarbiyah ini ialah kita berjalan menuju kepada Allah, ialah kita ingin membuka mata hati kita. Kita ingin membuka mata hati kita, basirah kita. Ini tugas pertama. Jadi bukanlah sekadar sembahyang. Kita jangan berbangga dengan kita boleh sembahyang satu hari sampai 1000 rakaat. Kita boleh berzikir sampai satu hari sampai 10,000 kali. La ilaha illallah. Selawat 10,000 kali. Kita jangan melihat amal kita. Jangan melihat kebaikan yang kita buat. Tetapi kita melihat sejauh mana kita ni semakin nampak, semakin mendekati Allah. Hati kita semakin merasai sifat-sifat Allah, af'al Allah, nama Allah tadi. Terbuka pintu hati kita tadi.
Maka cahaya mula mengeluar. Maka masa itu baru kita faham bahawa amal ni yang penting bukan banyak, yang penting kualiti. Kualiti. Walaupun kita sembahyang 2 rakaat aja. 2 rakaat aja, tapi 2 rakaat tu kita betul-betul menghadirkan hati kita, betul-betul kita merasai ta'zim, mengagungkan Allah. Kita betul-betul merasa al-khauf, kita rasa bimbang, takut dengan murka Allah. Kan ada 7 benda yang saya sebut sebenarnya kan. Kita benar-benar merasai akan hakikat-hakikat tadi, maka sembahyang 2 rakaat tu sama macam 100 rakaat. Atau lebih baik daripada sembahyang 100 rakaat yang lalai. Kenapa? Kerana hakikat 2 rakaat boleh membuka cahaya. Hati kita tu akan mula melihat apa yang sepatutnya kita lihat, iaitu kita akan melihat keagungan Allah, kesempurnaan Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan Allah, sehingga menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tugas kita yang pertama dalam tarbiyah bukan sekadar baca Quran, tapi baca Quran yang memberi manfaat kepada hati. Sebab itulah kita sebut kat sini. Al-Quran bukan hanya untuk dibaca. Al-Quran bukan hanya untuk dihafal. Al-Quran bukan hanya untuk kita debat-debatkan, kita hujah-hujahkan. Tapi Al-Quran yang paling penting, sejauh mana dia boleh menyentuh hati kita. Kerana hati itulah yang nak dibuka dengan cahaya iman. Dengan cahaya kesedaran, cahaya Islam. Iman dan ihsan tadi. Ini cahaya ni kita akan nampak semakin dekat dengan Allah. Bila kita lalai dan tidak berusaha untuk membetulkan, membersihkan, membuka pintu hati kita tadi, maka Allah tidak akan tolong kita. Kalau kita mengutamakan sembahyang, kita sembahyang banyak, tapi sembahyang penuh dengan riak, sembahyang penuh dengan ujub, sembahyang penuh dengan takbur, sombong, Allah tak tolong. Allah tak tolong. Pergi masjid, saf depan, jadi imam, jadi Bilal, duduk depan, tetapi rupanya sembahyang tu ada ujub, sembahyang tu aja takbur, sombong, sembahyang tu ada riak, maka ketika itu cahaya tertutup. Allah tak pandang. Sebab tu sembahyang ni, walaupun kita kata bukan tak penting duduk depan, tapi yang lebih penting ialah apabila sembahyang itu benar-benar mendekatkan kita dengan Allah. Menjadikan hati kita mengingati Allah. Rokok serokok sungguh-sungguh. Sujud sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah terbuka pintu cahaya. Baru kita nampak. Inilah dimasukkan tadi tarbiyah. Jadi sebenarnya peranan yang pertama sekali lah nak mengundang hidayah Allah, taufik Allah ni, cahaya ni. Supaya cahaya itu Allah buka. Barulah kita berjalan dengan perjalanan yang benar, perjalanan yang betul. Kalau tidak, kita ingat kita dah okey dah, aku dah sembahyang 1000 rakaat, ya Allah. Tapi kenapa aku masih begini-begini? Rupanya dalam hati kita ada ujub, ada berhala. Yang kita tak nampak tu penghalang kepada cahaya tadi. Kita akan bincang ini kemudian insya-Allah. Baik, kemudian bila kita lalai daripada berusaha untuk membuka pintu hati kita cahaya tadi itu, maka Allah tidak akan tolong kita. Bila kita sedar, bila kita berusaha, maka Allah akan tolong kita. Inilah disebutkan sebagai mesti kita ada satu keinginan untuk kita berada dalam tarbiyah, di dalam salikin, jalan yang kita akan sebut ni, macam mana nak buat ni. Jadi kita kena duduk sama-sama. Syu'aul basirah, iaitu yang pertama, yang kedua, yang ketiga, iaitu cahaya yang bersinar. Mata hati yang ada cahaya yang Allah buka. Yang keempat, tuan-tuan dan puan-puan, disebut ainul basirah. Yang keempat ialah ainul basirah. Maka ainul basirah ini ialah suatu, setelah kita mencapai kepada satu peringkat, Allah buka sikit tadi, sampai satu peringkat disebut ainul basirah ini, ialah ini untuk orang yang khasah, orang yang dah mula khawas, yang mula sampai peringkat berhati-hati. Sampai peringkat dia akan sampai kepada satu peringkat di mana pada ketika itu sifat-sifat dia dah mula melihat banyak perkara. Allah dah buka satu-satu. Ini disebut juga untuk orang-orang yang mutawassitin, iaitu orang-orang yang sedang dalam perjalanan menuju kepada Allah. Jadi ainul basirah ni selepas daripada diberi cahaya, maka ainul basirah, hati dia itu akan menjadi mata kepada iman dia. Maka ini juga disebut sebagai cahaya ilmu. Cahaya ilmu di mana dia akan merasakan bahawa kewujudan dirinya tidak ada, yang ada hanyalah Allah. Dia akan merasakan bahawa dia akan nampak Allah seolah-olah dia tak ada. Dia dah mengutamakan Allah. Orang yang sampai peringkat ainul basirah ni, sampai peringkat dia mula mengutamakan Allah. Kalau macam yang tadi tu, dia masih lagi ada
Ada dunia, dia utamakan dunia. Kadang-kadang dia nak lagi buat dosa. Lepas tu dia bertaubat. Buat dosa bertaubat. Tapi yang ini, dia dah mula mengutamakan Allah dalam hidup dia. Dia dah mengutamakan Allah. Dan dirasakan dirinya tak penting. Yang penting Allah. Yang penting mardatillah. Yang penting bukannya diri dia. Maka ada pun orang yang telah ada ainul basirah. Ini sifat dia. Maka cahaya mata hati dia, cahaya dia mula banyak. Allah beri bertambah. Terbuka tetapi belum sempurna lagi. Jadi orang yang sampai ainul basirah ni apa sifat dia? Macam mana kita nak tahu kita sampai peringkat ini? Antaranya ialah maka segala kesibukan dunia yang melalaikan akan terbuang sedikit demi sedikit. Dia mula dah tak sibuk dengan dunia. Kalau dulu kegemaran dia tengok soap opera. Apa soap opera ni? Sinetron. Kalau petang-petang tengok sinetron. Kaum ibu ni. Tengok sinetron, cerita Indonesia lah, cerita Melayu lah, cerita Filipino lah, cerita apa-apalah, Turki lah, Pakistan, India lah, tak kira lah cerita apa. Dia sibuk dengan dunia sebelum ini. Sibuk nak fikir main golf aja. Nak fikir bersukan, sibuk. Sibuk dengan dunia. Maka apabila telah sampai peringkat, Allah buka cahaya, bagi cahaya, sampai peringkat ainul basirah, dia mula perasan. Dia mula, segala kesibukan dunia yang melalaikan, dia buang sedikit demi sedikit. Satu dia buang. Dah mula dia melihat. Dia dah mula melihat kekuasaan Allah. Dia dah mula melihat kesempurnaan Allah. Maka ketika itu dia rasa buang masa untuk nak cari dunia ini. Mata hatinya sudah mula terbuka lebih besar. Maka banyak kebaikan, bertambah kebaikan. Bertambah terbukanya, maka bertambah kebaikan. Maka dia nampaklah hakikat adanya Allah. Dia mula merasai Allah ni ada. Dia rasanya Allah ni wujud, Allah ni kuat. Merasakan Allah ni yang maha berkuasa. Tidak ada upaya, makhluk tak ada apa-apa. Dia boleh rasa. Kita rasa tak, tuan-tuan? Kalau kita rasa, alhamdulillah, kita sampai peringkat ainul basirah. Maknanya bila kita melihat sesuatu kekuasaan, kita tengok orang politik. Ni politik kuasa, sebut kuasa ni orang politik. Tengok orang politik kan, dia yakin dia boleh menang, dia yakin dia terror, dia yakin dia bila dia pegang kuasa dia boleh buat apa saja dia nak buat. Dia lupa kuasa Allah. Dia lupa Allah melihat apa yang dia buat. Hari ini bergaduh, fitnah memfitnah, umpat mengumpat. Minta maaf sebab kalau ada orang politik kat sini. Ini sebagai satu peringatan. Kan? Lupa Allah. Orang yang dia ainul basirah, dia melihat sesuatu dengan pandangan mata hati dia. Dia dah tak pandang dah dengan pandangan dunia. Maka dia melihat dengan pandangan mata hati dia, maka nampaklah hakikat dia. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan, tidak ada kekuasaan illa billah, melainkan Allah. Maka selalu dia akan sebut Masya Allah la quwwata illa billah. Masya Allah la quwwata illa billah. Ini zikir Nabi Musa AS. Antara zikir Nabi Musa AS yang Allah sebut dalam Quran, Masya Allah la quwwata illa billah. Musa ni hebat, tuan-tuan. Tetapi dia berdepan dengan Firaun. Firaun yang hebat dengan kerajaan, dengan tentera, dengan sihir. Dengan kemuliaan yang manusia sanjung dia. Masya Allah. La quwwata illa billah. Tidak ada yang lebih hebat, lebih mulia, lebih sempurna. Illa billah, melainkan Allah. Ini orang yang ainul basirah. Maka kesibukan dunia, kesibukan nafsu, kesibukan dosa telah hilang daripada mata hati dia. Dia dah tak cenderung dah. Jadi bila kita melihat, kita dah mula cenderung kepada kebaikan. Hati kita bukan lakonan. Kita tak sebut lakonan ni. Bukan sebut depan tuan guru, depan kawan-kawan masjid, kita boleh buat macam-macam. Tapi kita paksa, kita masih paksa. Bukan hati kita nak buat. Tapi kita paksa. Kena buat. Ada teori. Kena buat. Depan orang kita boleh berlakon. Ni bukan berlakon ni. Ni kita sebut proses hati kita. Kita rasa dah hambar. Dunia ni dah rasa hambar dah. Tak ada apa dah. Orang duk kejar duit tak ada lah. Kita buat bisnes. Bukan tak buat bisnes. Bukan tinggalkan bisnes. Buat bisnes, teruskan. Tapi buat bisnes tu dalam rangka nak dapat redha Allah. Bukan dalam rangka nak dapat duit. Dapat duit pun mati. Contoh tuan-tuan, saya minta maaf. Ada orang bisnes. Juta-juta bisnes. Juta. Dia pergi meeting luar negara. Jadi niat dia tak betul.
Allah izin tengah-tengah meeting, habis meeting, berjayalah. Projek dapat. Juta projek, international projek. Mati tuan-tuan. Sakit jantung, nak sampai sini sakit jantung. Meninggal dunia. Projek dapat, syarikat dia teruskan. Anak-anak dia ke agaknya lah, warisnya ataupun orang teruskan. Tapi dia tak ada yang dapatkan projek dia. Bila dapat projek, oh terima kasih Alhamdulillah. Malam tu dia tidur pun tak boleh tidur. Projek bilion. Dah dapat ni, dah nampak dah apa nak buat ni. Duit dia apa semua nak buat ni. Dah nampak dah. Nak buat ini, dah buat ni, dah nampak dah. Untung dah dapat. Mungkin dia dapat seed capital, seed fund dah dapat dah duit. Permulaan dah dapat dah sebagainya. Duit dah ada 1 juta, 2 juta, 3 juta US contohnya. Sebagai permulaan, dah bagi. Dia punya tu projek mungkin 100 bilion contohnya. Dah nampak dah. Wah, aku boleh ada rumah tambah, boleh buat ni, tambah isteri, tambah, semua tambah. Kan? Tiba-tiba, naik kata bang turun sampai KL, meninggal dunia. Heart attack, tuan-tuan. Sampai ajal. Orang yang Ainul Basirah ini, mata hati dia melihat dengan pandangan mata hati dia tadi. Walaupun bisnesnya bilion, tapi hati dia tak tersentuh. Hati dia tak tersentuh. Hati dia masih bersama Allah. Bila dia nampak bilion, ya Allah, Engkau bagi aku bilion lagi projek ni. Ya Allah, janganlah jadi projek ini melalaikan aku, ya Allah. Maka dia bimbang projek itu jadikan dia jauh daripada Allah. Dia pun istighfar. Kemudian dia pun kata, ya Allah, aku nak merancang supaya keuntungan projek ini, aku akan bantu Palestin. Aku akan bantu Rohingya. Aku akan bantu kawan-kawan yang berjihad. Aku akan bantu, projek-projek untuk membina manusia, masjid, contoh. Nak infak, dia nampak. Ya Allah, supaya projek itu tidak menjadi lara. Baik. Tuan-tuan, kesibukan dunia, kesibukan nafsu, kesibukan dosa tidak lagi ada dalam hati dia. Hati dia sibuk dengan Allah. Ini maknanya Ainul Basirah. Jadi kita bila sampai peringkat ini, maka peringkat itu kita dah nampak segala itu semua tak ada manfaat. Dunia ini tak ada apa, melainkan boleh dapat redha Allah dengan dunia tersebut. Maka kita akan melihat yang ada itu hanya Allah. Allah sajalah. Dan selain daripada Allah tidak ada daya upaya, tidak ada kepentingan. Mardatillah wa ridwanu minallahi akbar. Wallah. Zalika fawzul azim. Wa ridwanu minallahi akbar. Dan keridhaan Allah lah yang paling besar. Zalika fawzul azim. Itulah kejayaan yang paling agung. Jadi peringkat Ainul Basirah dah kesibukan ni dah mula. Kesibukan, kecenderungan ni kepada iman, Islam, akhirat. Tetapi kelemahan dia apa kelemahan dia? Kelemahan dia masih ada lagi. Sisa-sisa jahiliyah. Rawasib jahiliyah. Karat-karat jahiliyah tadi. Hajat-hajat dia, matlamat dia nak capai kedudukan duniawi. Masih ada terselit dalam hati dia nak cari pangkat. Nak cari nama. Nak cari harta. Nak cari jawatan. Masih ada lagi. Maknanya masih ada lagi rawasib jahiliyah tadi. Ada lagi. Dia nak juga orang terima kasih kat dia. Ada lagi. Sikit ada lagi. Ini Ainul Basirah. Tapi hati dia dah mula kepada kebaikan. Dah mula sibuk dengan kebaikan. Tapi ada terselit dalam hati dia. Rawasib jahiliyah. Karat-karat jahiliyah yang kita nak kena sebut mu'alajah. Kita kena rawat dia. Masih ada lagi. Jadi yang ini bila timbul, kita kena proses. Dia tahu. Bila timbul, katakan ujub tiba-tiba timbul. Takbur. Kita tahu. Kita kena proses. Jangan biarkan. Maka sesiapa yang membiarkan matlamat dunia tadi, dia tahu. Dia dah mula nampak dah. Dan dia mula sibuk. Tiba-tiba ada satu terselit dalam hati dia. Satu perkara yang duniawi. Maka tiba-tiba dia ikut yang itu. Maka Allah akan tutup cahaya tadi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah akan tutup cahaya. Ini nilai syurga, nilai redha Allah ni bukan senang tuan-tuan, puan-puan rahmat Allah. Tak cukup sekadar kita puas 6 je, tak cukup. Sekadar kita buat sembahyang 8 rakaat, 12 rakaat tak cukup. Itu bukan satu-satunya amalan walaupun kita dah buat. Amalan yang kita buat lah ni kan tak cukup sebab kita belum buang lagi. Rawasib jahiliyah, karat-karat jahiliyah yang ada dalam diri kita ni yang menyebabkan kita boleh terpesong. Allah tutup semula. Tiba-tiba timbul perasaan sombong,
Maka orang yang berada dalam ainul basirah ni masih tidak terlepas dengan nafsu ini. Dengan ni. Walaupun dia dah mula sibuk dengan akhirat, tapi dia masih lagi ada. Maka membuka tutupan hati, maka kita kena berusaha lagi. Membuka lagi tutupan hati. Dan apabila telah terbukanya mata hati kita tadi melihat, kita boleh merasai bahawa yang ada hanyalah Allah. Yang penting hanyalah Allah. Redha Allah tadi, yang lain tidak ada. Maka kita akan melihat firman Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah SWT lah yang menjadikan kamu dan apa yang kamu perbuat. Surah As-Saffat ayat 96. Jadi kita akan melihat bahawa aku ni ada benda-benda ni semua pun Allah yang bagi. Allah yang menjadikan aku dan Allah yang menjadikan semua yang ada pada aku. Dia nampak ini. Ini orang ainul basirah, dia nampak ini. Kemudian dalam ayat yang lain Allah gambar contoh. Ni ada banyak ayat sebenarnya. Antara contoh yang saya bacakan. Wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Jadi Allah SWT menggambarkan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tapi Allah lah yang melempar. Ini suratul Anfal. Jadi dah sebut kat sini, kita mula melihat perbuatan Allah. Walaupun kita yang memberi sedekah. Kita ambil duit kita bagi sedekah kat orang. Tapi bukan kita yang bagi sedekah. Hakikatnya Allah yang bagi sedekah. Allah memberi taufik kepada kita untuk bagi sedekah. Kekuatan, kemampuan, keizinan. Dan Allah SWT memberi hidayah pada kita untuk bagi sedekah. Maka kita pun tunduk pada Allah. Ini ainul basirah. Dia bukan hanya nampak setakat kebesaran Allah. Dia boleh melihat setiap sesuatu tu Allah. Ada kaitan, ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ainul basirah. Maka orang-orang dia yang mencapai tahap ini masih lagi. Perjalanannya masih jauh lagi sebenarnya. Tapi kita tengok tadilah. Contohnya kalau kita mula sibuk dengan masih lagi sibuk dengan dunia, sibuk dengan apa nak jadi dengan dunia ni lebih daripada apa nak jadi di akhirat, maka pada ketika itu kita masih lagi belum sampai ainul basirah. Saya bagi satu contoh tuan-tuan. Dah buku apa ni? Lewat masa dah. Saya bagi satu contoh tuan-tuan. Ni diceritakan dalam kitab Al-Wa'iz wal Majalis. Satu kitab saya baca. Kisah seorang abid daripada Basrah. Seorang ahli abid. Orang ahli ibadah, kaki ibadah. Jadi dia ni seorang yang soleh, yang bagus, takwa, warak. Kemudian dia, ialah walaupun dia abid, tapi dia ni ada dosa sebagainya kan. Jadi kehidupannya dia habiskan banyak dengan ibadah, dia buat dakwah sebagainya lah. Kemudian ibadah, dia menangis, tiap-tiap hari dia menangis. Dia menangis kerana apa? Yang pertama, takutkan Allah. Dia menangis kerana takut murka Allah kat dia. Ya Allah, hari ni aku buat macam ni. Tapi aku tahu banyak lagi benda aku tak buat. Dia menangis. Takut Allah murka. Dia buat salah. Dia bertaubat. Takut pada Allah SWT. Yang pertama, dia takut pada Allah. Yang kedua, dia menangis sebab dia bertaubat. Taubat memang menangis banyak. Sampai dia nak makan pun, dia rasa akhirnya Allah izin dia sakit. Dan kemudian dia pun dah menghadapi sakaratul maut. Ini tuan-tuan. Dengar cerita saya ni. Ini bukan saya cerita ni. Ini ulama cerita dalam kitab. Dia kata apa? Maka ketika dia sakit sakaratul maut, bapa dia, mak dia, anak isteri semua keliling dia. Semua keliling dia. Kemudian melihat keadaan dia yang sakit, semua sayang kat dia. Dia baik. Dia memang baik. Suka tolong orang semua sekali. Jadi menangis. Semua menangis. Semua menangis. Menangis teresak-esak. Kemudian dia pun cakap, bapa dengan anak dia, tolong bangunkan dia, sandar, dia nak bersandar. Dia dah terbaring, dia nak bersandar. Dia pun bangun, empek, dia pun bersandar. Bersandar. Maka dia dah bersandar. Dia tengah sakit sakaratul maut tu. Dia pun cakap dengan bapa dia, ayah kata, abah kenapa abah menangis? Dia tanya. Ni tuan-tuan dengar ni. Ni keluarga kita ni. Dia tanya, abah kenapa abah menangis? Maka bapa dia kata, aku menangis sebab aku menangkan kau sakit sakaratul maut. Lepas ni kau pergi jumpa Allah. Maka aku dah tak ada dah anak aku. Aku dah tak ada dah orang yang akan temankan aku, bantu aku. Aku akan kesorangan. Dia kata. Lepas tu dia pun menangis. Lepas tu dia tanya, mak, ibu kenapa menangis? Dia kata, aku menangis kerana aku akan kehilangan anak aku yang baik, anak aku yang soleh. Aku akan kehilangan anak aku. Aku akan kehilangan anak aku. Anak aku dah tak ada. Dia pun menangis. Betul tak tuan-tuan? Betul
Tuan-tuan tanya isteri anak bila sakit nak mati besok, tanya kenapa dia menangis. Kalau boleh lah, kalau tak boleh macam mana kan. Tapi orang soleh ni dia boleh tanya. Dia dah sakaratul maut tu tapi dia boleh tanya. Kemudian tanya dengan isteri dia. Wahai isteriku, kenapa engkau menangis? Dia kata, aku akan kehilangan suami aku yang baik, yang tolong aku sebagainya. Suami aku yang selalu bantu aku. Sedangkan aku amat memerlukan dia, sokongan dia sebagainya, menghadapi masalah hidup sebagainya. Aku akan kehilangan suami aku, dia pun menangis. Isteri kita pun menangis kalau kita menanti. Kemudian tanya anak-anak pula. Anak-anak, kenapa kamu menangis? Anak-anakku. Anak dia kata, kami menangis sebab ayah akan mati. Kami akan malu, kami akan dihina sebab kami anak yatim. Kami akan dihina, kami akan malu, akan miskin. Kamu menangis sebab anaknya akan jadi anak yatim. Menangis. Maka bila mendengar semua orang keliling dia menangis tu, sebab-sebab tadi, maka dia pun menangis. Menangis lebih kuat daripada keluarga dia. Maka terkejut keluarga dia. Berhenti nangis, tanya dia. Ayah kenapa menangis? Abah kenapa menangis? Anakku kenapa menangis? Suamiku kenapa menangis? Tanya kenapa menangis? Tuan-tuan, dia menangis teresak-esak. Dia kata, rupa-rupanya dia kata, keluarga aku menangis di hadapan aku ketika aku sedang sakaratul maut kerana masing-masing mementingkan diri masing-masing. Bukan menangis kerana simpati pada aku, tapi menangis kerana masing-masing akan kehilangan kepentingan masing-masing. Yang bapa kehilangan anak, dia dah tak boleh dah nak ada anak dia tolong dia, bersama dia, temankan dia. Yang ibu kehilangan anak, dia sedih sebab anak dia yang baik hilang. Sedih sebab anak dia hilang. Yang isteri kehilangan suami, yang anak kehilangan bapa. Kan? Bukan sebab bapa, dia kata. Kamu menangis kerana kepentingan kamu di dunia ini hilang. Tapi kamu bukan menangis memikirkan tentang keadaan aku. Apa yang akan berlaku padaku selepas aku mati. Menangis sedih sebab akan ini bapa aku ni, anak aku ni akan mati ni, sekejap lagi akan masuk kubur. Duduk dalam kubur, tak ada dah rumah yang sempurna. Duduk dalam tanah yang keras, akan ditimbus, akan berhadapan dengan Munkar dan Nakir, akan ditanya oleh Allah nanti. Menangis sebab macam manalah anak aku ni nak berhadapan dengan soalan Munkar Nakir. Menangis sebab lepas ni akan dibangkitkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar macam manalah keadaan anak aku ni besok. Bekalannya sedikit. Bekalan ni masih kurang. Tapi dah berhadapan dengan padang mahsyar. Menangis kerana berhadapan dengan Allah di Yaumul Hisab. Bagaimanalah keadaan anak aku ni besok di hadapan Allah. Macam mana bapa aku ni besok di hadapan Allah. Dihisab oleh Allah. Menangis nak melintas titian sirat. Silap-silap jatuh dalam Jahannam. Dia kata, tidak ada seorang pun ahli keluarga aku yang aku sayang pada dia dan dia sayang padaku, memikirkan tentang nasib aku yang akan berada dalam perjalanan yang aku tak tahu bagaimana perjalanan ini, husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Dia pun menangis sekuat-kuatnya. Dia terjatuh. Dia berduduk tu, dia terjatuh itu. Allah izin, bila anak dia angkat, bapa dia angkat, tengok dia dah meninggal dunia. Tuan-tuan rahmati Allah SWT, ini basirah manusia yang ada pada hari ini. Kita ni, kita boleh menangis depan Allah, berdoa, minta depan Allah. Rupanya bukan untuk kita nak dapatkan keredaan Allah, tapi kerana kita kehilangan dunia yang ada pada kita. Kita menangis sebab suami kita hilang. Kita menangis sebab harta kita hilang. Kita menangis sebab kesihatan kita hilang. Kita menangis sebab anak kita hilang. Sebab kita hilang kepentingan dunia. Kita menangis. Inilah basirah yang ada pada kita. Inilah mata hati yang ada pada kita. Menyebabkan kita tak perasan bahawa sebenarnya kita ni masih jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedih, kita takut, kita gelisah. Tapi bukan kerana kita tidak berjalan menuju kepada Allah, tidak mencari redha Allah, tidak mencari bekalan untuk berjumpa dengan Allah. Tetapi kita menangis, kita sedih kerana kita kehilangan dunia daripada kita. Allah uji kita dengan dunia. Allah uji kita dengan kesusahan, penderitaan, kesakitan. Kita tak boleh nak merasai bahawa itu daripada Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Sehingga kita tak boleh nak bersama-sama kan, redha, sabar, baik sangka dengan Allah. Ini basirah, ini cahaya basirah yang ada pada kita. Kita tak nampak. Begitu juga anak-anak kita, keluarga kita tak nampak.
Betul mereka menangis ketika kita mati. Betul mereka menangis ketika kita sakit. Tapi mereka menangis sebab kepentingan mereka hilang. Kalau dulu ada ayah yang boleh bagi duit. Kalau dulu ada ayah yang tolong. Kalau dulu ada suami yang bantu. Kalau dulu ada anak, ada isteri, ada bapa, ada keluarga yang boleh membantu. Tetapi sekarang tak ada dah, nak mati. Maka menangis kerana sedih. Kenapa sedih? Sedih kerana hilang kepentingan dunia. Ini basirah. Ini pandangan mata hati manusia. Tersekat dengan dunia yang ada. Sebab tu tuan-tuan, kita nak kena faham bahawa ainul basirah ini perlu kita faham bahawa sampai peringkat hati kita merasai kepentingan mencari redha Allah. Melebihi daripada yang lain. Ini dia punya sasaran tadi. Sehingga sampailah kita ke peringkat yang terakhir, iaitu kita akan mencapai haqqul basirah. Peringkat yang terakhir, peringkat maknanya pandangan mata hati, haqqul basirah ini, iaitu mereka yang telah sampai mendekati Allah, al-muqarrabin, orang-orang yang muqarrabin, yang takarub dengan Allah, orang-orang yang telah sampai pada Allah, al-wasilin. Dan bukan saja kita melihat sesungguhnya apabila telah sampai kepada haqqul basirah ini, ini adalah anugerah Allah. Ni kita tak boleh dapat dengan apa. Bukan dengan semua ni tuan-tuan yang saya sebut ni, dia bukan dapat dengan usaha kita sebagai semua anugerah Allah. Terutama yang haqqul basirah memang anugerah. Kita tak akan capai kecuali Allah bagi. Maka sesungguhnya orang yang berada di haqqul basirah ini, saya tak baca secara, saya tak akan jelas secara detail sebab kita tak sampai lagi. Tapi insya-Allah saya baca sikit-sikit ni. Sesungguhnya ia hanya melihat kepada Allah dan tidak melihat apa pun di sampingnya. Jadi haqqul basirah ni ialah nombor satu, keyakinan dia, pandangan dia, matlamat dia hanya melihat Allah. Wah, ini kalau saya sebut ni, ramai tak boleh faham. Susah nak faham. Nak melihat Allah saja. Kemudian dia tidak melihat apa pun di sampingnya. Apa yang ada di sampingnya, tidak ada. Semua hanya Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada yang lain yang setanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini haqqul basirah. Bukannya mereka tidak melihat adanya alam sekitar. Bukan kita nak samakan, maknanya kita sampai peringkat ana Allah, aku ni Allah. Bukan sampai peringkat begitu. Ini satu kefahaman yang kita kena hati-hati sikit lah. Kadang-kadang ada orang sampai peringkat itu. Walaupun dari sudut kefahaman ni ada perbezaan pandangan. Tapi jumhurnya tak boleh terima lah. Sebab dia boleh mengelirukan. Baik. Bukan mereka tidak melihat adanya alam sekitar. Tetapi kerana alam sekitar itu hakikatnya tidak wujud, tidak berdiri dengan sendiri. Tetapi selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alam sekitar tidak menarik dia. Alam sekitar tidak menarik perhatian dia. Mereka yang sampai peringkat haqqul basirah ini, mereka telah menganggap bahawa alam semesta, kekayaan, apa yang ada sekitarnya seperti tidak ada. Seperti tidak ada. Seakan-akan seolah-olah tak ada. Tak penting, tak ada. Yang penting Allah. Yang penting Allah. Maka di sinilah para ulama kita menggambarkan bagaimana akan timbullah satu perasaan hakikat tawaduk, hakikat tadaruk, hakikat tawaduk, hakikat merendah diri kepada Allah akan timbul. Hakikat tadaruk, hakikat memerlukan Allah akan timbul. Dia akan keluar dan datang kepada kita dengan tadi itu, dan dia tidak akan capai kepada peringkat itu, hakikat tawaduk tadi, hakikat tadaruk tadi, melainkan telah sampai kepada haqqul basirah ini. Haqqul basirah ini. Jadi apabila kita telah melalui proses pelan-pelan kita baiki iman kita, kesedaran kita dan sebagainya, proses semua tu, maka jalan-jalan proses tu baru-barulah kita akan sampai kepada haqqul basirah yang kelima ni. Haqqul basirah ni kita kata haqqul yaqin. Haqqul yaqin. Keyakinan yang sebenar. Jadi ini tuan-tuan rahmat Allah, tolong review saya punya ceramah kuliah ni. Kalau kita ada ketinggalan daripada awal tadi, cuba tengok balik. Kan? Susunan dia tolong ambil nota sikit. Saya cadangkan ambil nota sikit. Sebab saya gabungkan. Ada daripada Hikam, ada berapa daripada Said Hawa, saya gabungkan. Jadi tuan-tuan tolong catatkan dan kemudian tuan-tuan jadikan sebagai panduan kita dalam duduk dalam tarbiyah. Kita di mana? Cahaya hati itu di mana? Kadang-kadang kita ingat kita dah semayang, dah puasa, dah haji, dah buat dakwah, dah berjihad. Rupa-rupanya dakwah jihad kita tu rupanya masih lagi banyak dengan riak dan ujub.
Masih lagi banyak benda-benda yang tidak mencari Allah, mencari dunia. Contoh. Jadi rupa-rupanya kita tak melihat cahaya hati kita tadi. Kita kena lihat hakikat. Baru begitu nampak kedudukan kita. Maka jangan sampai kita menjadi peringkat yang pertama dan yang kedua. Kita nak cari tempat yang ketiga, keempat dan kelima. Apa 1, 2, 3, 4, 5 ni? Tuan-tuan dengar balik semula lagi sekali. Siapa yang tak catat, catat. Saya tak nak ulang. Dan di sinilah paling kurang ialah peringkat ketiga. Syu'a'ul basirah. Paling kurang kita dah ada cahaya. Kita dah ada cahaya, dah boleh nampak dah, boleh merasai dah sifat Allah dan af'al Allah dan sebagainya. Baik, insya-Allah bagaimana kita nak melalui proses basirah ini, bagaimana kita nak mengundang cahaya dan memproses ini, insya-Allah kita akan sambung pada hari besok. Tak boleh, saya tak ada kat sini. Sama ada hari Ahad atau Isnin. Mungkin hari Senin, tuan-tuan, insya-Allah. Saya akan bincang dengan tuan-tuan macam mana proses yang berlaku satu-satu di dalam kita nak duduk dalam basirah ni, apa yang berlaku. Kita nak tengok hati kita ni macam mana. Pergerakan hati kita ni. Ini semua daripada para ulama', tuan-tuan. Ulama' yang telah melalui proses ni. Jadi saya kutip apa yang ada ni daripada tuan-tuan guru kita tu. Mudah-mudahan kita dapat manfaat. Jadi sekarang ni kita dah nampak dah sifat-sifat tadi tu. Kita cuba tengok balik. Dan kemudian insya-Allah hari Isnin nanti, mudah-mudahan Allah izin umur kita panjang, kita akan bincang tajuk proses macam mana dalam basirah, dalam peringkat-peringkat basirah tadi tu, dia ada proses di dalam dia. Kita akan cuba uraikan satu-satu. Insya-Allah biiznillah. Doa supaya Allah berikan kemampuan. Sebab perkara ni perkara hati ni amat susah, tuan-tuan. Tak ramai orang yang boleh faham. Kita doa supaya Allah bagi kekuatan. Insya-Allah kita isi satu-satu. Dan mudah-mudahan bila kita faham proses tadi tu satu-satu, dia ada beberapa peringkat lagi lah dalam setiap basirah tu. Mudah-mudahan tuan-tuan kita termasuk dalam golongan Al-Mahdiyin, orang yang mendapat hidayah di akhir zaman bersama dengan Taifah Mansurah. Kita tidak terkeliru dengan teori-teori tarbiyah, teori-teori yang kita kata pendidikan yang ada pada hari ini, yang hanya melihat pada kulit sahaja. Tidak melihat sampai detail hati, macam mana perangai hati kita, macam mana proses hati kita ni, sehingga daripada hati akan terkeluarlah akhlak, akan terkeluarlah ibadah dan akhlak, yang akan terkeluarlah perjuangan yang sebenar. Inilah kita hajat begitu, tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam kategori orang-orang yang mendapat hidayahnya. Tolong sampaikan pada orang lain, tolong sharekan dengan orang lain, tuan-tuan. Apa yang kita bincang-bincang ni, insya-Allah mudah-mudahan dapat saham kita daripada share kita tadi, insya-Allah. Aku liqali hadza astaghfirullahalazim. Hari ini lebih masa sikit, tuan-tuan, saya minta maaf. Saya nak habiskan juga tajuk basirah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannatul firdaus wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik. فاسق اللهم رابطتها وأدمدها واهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمن. اللهم انصرنا على تارك الدعوة وتارك التربية وتارك الجهاد في سبيل الله. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا. اللهم اجعلنا من المتقين حقا. اللهم اجعلنا من المحسنين حقا. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم اجعلنا من الواسلين. اللهم اجعلنا من المحبين. اللهم اجعلنا من العارفين. اللهم اجعلنا يا الله من الصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعلنا يا الله من المخلصين. اللهم اجعلنا من الصابرين. اللهم اجعلنا من الشاكرين. اللهم اجعلنا من المهديين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hajat tolong sebar-sebarkan insyaAllah. Share.